pengurusan ataupun mengurus trauma ini bersama dengan tetamu kita, Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan, merupakan pegawai perubatan psikiatri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat ya? Selamat pagi. Alhamdulillah sihat. Baik. Okay. Sedikit tadi kita paparkan imbasan berkenaan dengan kes kemalangan ditimpa konkrit pada 19 September yang lalu. Seperti mana yang saya quotekan tadi, bukan sahaja mangsa tetapi sesiapa sahaja yang menyaksikan kemalangan itu pastinya akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada psikologi, kepada emosi, kan. Kita sendiri pun melihat bagaimana kenderaan tu ditimpa. Kita yang melihat ini pun sedikit terkesan. Okay. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit berkenaan dengan trauma, perasaan trauma ini, apa yang menyebabkan berlakunya trauma yang teruk ataupun disebabkan kemalangan yang teruk. Baik. 70% dari manusia akan menerima sekurang-kurangnya satu trauma dalam hidupnya. Jadi kalau kita ada 10 kawan, 7 akan dapat satu bentuk trauma lah. Dalam istilah perubatan, kalau dia sebut trauma, trauma ni tak masuklah hilang kasut, kan benda-benda simple lah. Maksudnya hilang duit RM50, mungkin tak masuklah dalam bab trauma. Trauma must be something out of the norm lah. Tak luar biasa. Contohnya yang kita nampak dalam tadi paparan tadi, siapa sangka dalam keadaan bawa kereta nak pergi kerja, mungkin balik dari kerja, dia hempap konkrit kan. Tak ada orang akan masukkan tu dalam dia punya diary, ataupun plan. Jadi trauma ni, tapi malangnya kita semua ni ada risiko untuk dapat trauma. Berita baiknya ialah bukan semua orang akan dapat dipanggil post traumatic stress disorder, PTSD dipanggil. Bukan semua orang lah. Cuma satu daripada 13 orang lah. Satu daripada 13 orang. Ya, mungkin kita boleh katakan 8% kot. Ya. Okay, jadi bagaimana jika kita mendapat trauma tu, macam mana kita nak lupakan trauma tu? Contohnya kita dah terlibat dalam kemalangan ni, pastinya akan meninggalkan kesan trauma dan nak memandu pun jadi takut. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tu? Mungkin buat pertama kali kita semua mungkin first time dengar bahawa memori ialah satu perkara tak baik. Biasanya kita kata memori ni bagus kan? Kan kita marah anak kita tak ingat sifir kan? Kita marah anak kita tak ingat hafal Quran kan? Tapi rupanya memori juga boleh jadi musuh kita lah. Jadi dalam cerita trauma ni, memori is the biggest problem. Jadi isunya ialah nak bagi lupa. Dan rupa-rupanya manusia hampir tak boleh lupa sebenarnya. Hampir tak boleh lupa. Dia boleh manage, dia boleh manage trauma dia, tapi lupa secara macam zero. Kita semua ada pengalaman, susah nak lupa. Maknanya trauma tu akan datang walaupun kita dah sembuh daripada trauma tersebut. Ada sesuatu perkara yang mencetuskan trauma tu semula akan menyebabkan trauma tu datang. Boleh datang balik. Jadi cara kami melihat kalau seseorang tu terkena trauma, kami takkan sibuk sangat nak memberi satu diagnosis kepada orang yang baru terkena trauma. Dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, kami tak sibuk bagi diagnosis sebab itu normal untuk semua orang. Semua orang akan terkejut. Semua orang akan berhenti bawa kereta. Contoh kalau kita ambil aksiden kan. Berhenti bawa kereta. Mungkin takut nak tengok kereta dia sendiri dan sebagainya. Ataupun nak bercakap tentang kereta pun dia takut. Betul. Nak sembang-sembang. Cuba cerita sikit apa yang jadi. Kadang-kadang nak keluar rumah pun dah takut kan. Betul. Lebih-lebih lagi nak lalu jalan yang sama tu kan. Yes. Jadi dia dipanggil reliving. Dia akan hidup balik. Perkara tu dia macam rekod tu dia on balik dalam kepala dia. Baik. Okay. Nanti kita nak tanya doktor sebab tadi doktor ada mengatakan bagaimana seseorang itu tidak boleh melupakan tetapi boleh menguruskan trauma itu. Nanti kita nak bincang lanjut berkenaan dengan mengurus trauma. Sebelum tu doktor dan Masila, nanti kita akan bersama dengan Sofia untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana penerimaan keluarga. Kan? Pastinya keluarga juga trauma. Mungkin ada trauma yang berbeza. Adakah ada kategori-kategori trauma macam kepada mangsa, kepada saksi, kepada keluarga terdekat? Bagaimana? Trauma ialah apa yang kita perceive. Kalau pada kita perkara itu besar, maka besarlah dia. Sebab tu ada orang yang okey bila melihat trauma. Kan saya sebut tadi percentage kan, 1 daripada 13. 1 daripada 13. Walaupun 70% orang akan terkena trauma dalam hidup dia, tapi dia just walk off macam tu je. Okey, nak buat macam mana nasib. Maksudnya kekuatan mental seseorang juga mempengaruhi. Ya, dan kita panggil perkara tu resilience, maksudnya kekentalan lah. Ya. Maknanya lebih kental orang tu, lebih senang dia nak melupakan trauma ataupun tragedi yang terjadi itulah. Yes, betul. Okey, baik. Kita nak berehat seketika, bukan berehat seketika. Kita nak berhenti sekejap berbincang mengenai topik ini sebab kita
kita nak bersama Sofia. Sofia ada perkongsian mengenai pengalaman mangsa ditimpa konkrit. Jadi silakan Sofia. Terima kasih Marsila, Farihan dan juga Dr. Jeffrey. Baik, kita pastinya ingin berhubung dan melihat bagaimana seorang keluarga berhadapan dengan situasi ini. Pastinya kita digegarkan dengan salah satu berita yang cukup merisaukan, seorang gadis muda berusia 25 tahun ditimpa konkrit struktur pembinaan di sebuah lebuh raya. Dan hari ini kita akan berhubung dengan ibu dan juga abang kepada mangsa. Di talian bersama kita hari ini Puan Hamidah binti Talib, ibu mangsa, dan juga Wan Aiman Hakim bin Wan Maliki, abang kepada mangsa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Selamat pagi Cik. Ya, Sihat selamat pagi. Maaf InsyaAllah saya sihat. Tapi emosi saya minta maaf lah sikit terganggu. Saya masih lagi macam trauma dengan keadaan dia. So saya tak boleh kalau dia sebut nama anak saya memang akan menangis. So saya minta maaf lah ya. Kami pun minta maaf juga kepada Puan dan juga Encik kalau kami terpaksa berhubung seperti ini. Tapi kita ingin tahu sebenarnya keadaan semasa bagi Wan Akila. Kita difahamkan semalam sahaja baru selepas selesai pembedahannya Puan. Boleh kongsi tak keadaannya sekarang ini? Semalam dia telah menjalani pembedahan. Satu pembedahan lah yang doktor dah dapat detect kan. So dia buat dengan pembedahan. So selepas pembedahan saya berbincang dengan doktor. So doktor kata mungkin kilahnya mengalami impact daripada jatuh benda tu kan. Konflik tu memberi banyak injury kepada dia lagi. Yang dia akan di bawah pengawasan dan pemerhatian doktor. So dia ada di bawah pengawasan doktor thorax, doktor tulang, doktor saraf dan ada beberapa doktor yang lain lagi seterusnya selepas ni. Jadi bukan setakat di bahu dan juga tulang selengka, tapi kita melihat antara mungkin kemungkinan kecederaan lain juga ya Puan. Baik, kita nak tanyakan kepada Encik Wan Aiman Hakim sebagai abang kepada Wan Akila sendiri kan. Mungkin boleh kongsikan pada ketika ini kita difahamkan keluarga juga sedang melalui satu keadaan masa yang cukup sukar. Jadi bagaimana Hakim menjaga ibu dan juga adik-beradik yang lain pada ketika ini? Okey tak sekarang ni? Betul, biasalah macam bila kita mengalami, kita akan, saya sedih lah sekarang kan. Yeah. Saya terpaksa mengambil cuti sebab saya bekerja jauh di Kedah dan saya terpaksa pulang ke Kuala Lumpur untuk jagalah sebab saya anak yang pertama. Baik. Dan saya perlu ada yang berada di sisi untuk bagi moral support untuk dia lah. Dan kita tanyakan kepada Puan Hamidah. Puan Hamidah kita difahamkan memang satu yang mengejutkan. Tiada seorang ibu pun yang ingin melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Tetapi pada ketika ini, Wan Akila dah sedarkan diri, dah boleh bercakap dengan Puan semua. Dia keadaan emosi sekarang ni macam mana? Okey tak, Puan? Nak kata okey tu untuk saya rasa emosi dia. Saya banyak bercakap dengan dia, berbincang dengan dia. Dia banyak mendiamkan diri dia untuk seketika ni. Sebab mungkin kesan daripada operasi semalam, dia sedih dia kan. Jadi dia macam mengantuk, letih. Dan dia selalulah biasa kan. Dia akan mengadu sakit, mak sakit. Dia kata, dia akan cakap tanya sakit. Dan dia selalu tanya dengan saya, adakah benda ni disebabkan kesalahan pada diri dia? Saya kata tak. Akilah memang tak salah. Memang bukan kesalahan Akilah, saya kata. Dia selalu tanya dengan saya, mak dia salah ke tak? Saya kata, ni bukan kesalahan Akila. Dan buat ini dia memang kurang bercakap dengan saya lah. Bila saya tanya, dia jawab. Baik. Jadi Akila pun ada sedikit trauma di situ lah juga kan. Dia mula mempersoalkan, mempersalahkan diri sendiri. Puan, kalau saya minta maaf sangat kalau saya tanya, bila terjadinya detik tersebut, saya minta maaf kerana terpaksa mengimbas balik kenangan ni kan. Bagaimana Puan dapat tahu? Adakah melalui video-video gambar tular ataupun bagaimana pihak berkuasa yang menghubungi Puan pada ketika itu? Encik Aiman pula bagaimana? Sebenarnya kejadian itu dia balik daripada kerja. Dia balik kerja, dia melalui jalan tu. Lepas tu kejadian tu jatuh. Lepas tu ada beberapa orang motor tolong dia. Dan motor tu angkat dia, tarik dia keluar. Sebenarnya masa you nampak dalam video tu dia boleh jalan semua. Tapi dia dalam keadaan tak sedar, dia cakap dengan saya. Langsung dia tak sedar, dia cakap. Dan suddenly ada satu keluarga doktor yang bawa dia pergi ke hospital. Dan doktor yang menghubungi saya dengan ayah dia lah. Dan kita terus ke hospital. Baik,
kita tanyakan kepada Wan Aiman sendiri sebagai abang sulung sekarang perlu ke sini untuk menjaga keluarga ibu, adik-beradik. Akilah sendiri kan setakat ni okey atau tidak bagi Aiman sendiri untuk melihat, untuk menjaga keluarga pada ketika saat yang cukup sukar ni, Aiman? Bagi saya kena kuatkan diri, tambahkan diri untuk terus memberi kekuatan untuk mak ayah semua kan dalam keadaan seperti macam ni. Yeah. Saya rasa agak sukar lah, tapi saya tahu orang sekali-sekali akan membantu saya untuk terus memberi sokongan kepada ibu dan ayah saya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Puan Hamidah dan Encik Wan Aiman Hakim kerana meluangkan masa. Kami betul-betul mendoakan, kami menyeru agar seluruh rakyat Malaysia terus mendoakan kesihatan dan juga pemulihan Akilah yang lebih pantas, lebih laju lagi. Dan kita harapkan agar anda berdua, Puan dan juga Encik Wan Hakim, kekal kuat ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan. Dan itulah tadi antara yang dapat kita kongsikan keadaan semasa bagi mangsa kejadian yang begitu tragis ini. Wan Akilah alhamdulillah telah pun menjalankan pembedahan dan masih dalam pemantauan yang rapi. Dan kita akan kembali semula dengan perbincangan bersama dengan Dr. Jeffrey Masila dan juga Farihah. Antara yang kita khawatir juga mangsa ini, Akilah sendiri yang juga melalui trauma. Kan Farihah? Ya. Dan kalau kita mendengarkan luahan si ibu, luahan abang, mereka berhadapan dengan keadaan yang sangat dalam kesedihan inilah. Bagaimana doktor melihat keadaan Puan Hamidah sendiri? Dia cepat emosi apabila mendengar nama anak pun tersentuh hatinya. Tadi pun dia ada menyebut bahawa dia sendiri pun trauma. Mungkin doktor melihat keadaannya mungkin ada sedikit boleh dinasihatkan. Tak dinafikan, macam kita bincang sekejap tadi tu, bila terjadi satu trauma, orang yang terlibat dengan trauma, dia akan mendapat simptomnya. Orang yang melihat, orang yang terlibat, walaupun secara tak direct, secara tidak langsung, pun boleh jadi kadang-kadang lebih teruk dari orang yang terlibat. Mungkin orang yang terlibat, dia punya resilient tinggi, tapi orang yang family member, kan, suami, isteri, mak, kan, mungkin lebih daripada itu. Jadi kemungkinan ini semua biasanya akan diambil kira oleh doktor hospital. Ya, doktor hospital dan saya yakin mereka dah refer Wan Akilah kepada psikiatri juga, kan. Sekurang-kurangnya seorang psikiatri datang tengok apa pandangan dia, kan. Ada unsur debriefing dia panggil. Maksudnya nak tak cerita balik apa-apa, nak tak ceritakan concern awak, ketakutan awak, apa yang awak risau, kan, dan sebagainya lah. Jadi boleh jadi orang yang melihat simptomnya lebih teruk. Jadi bila saya sebut simptom, secara umum dia terbagi kepada 3. Nombor 1, ingatan tu. Ingatan balik dipanggil reliving. Dan ingatan tu kadang-kadang akan masuk dalam mimpi. Jadi akan ada mimpi yang buruk, mimpi yang sama berulang. Okay, kadang-kadang dengan melihat ataupun mendengar perkara yang berkaitan dengan trauma itu, buatkan the whole trauma proses datang balik. The whole video tu macam on balik. Mungkin dalam 5 minit tu, kan, ataupun 3 minit on balik. Okay, itu satu, gambaran tu datang balik, memori lah. Nombor 2 ialah bila gambaran tu datang, dia akan jadi anxious, kan? Akan jadi risau, seolah macam benda tu berlaku sekali lagi. Bayangkan benda yang buruk berlaku berkali-kali dalam kepala kita. It's not easy lah. It's not easy. Jadi bila jadi yang perkara tu, jantung berdebar. Jantung berdebar, menggeletar, takut, marah, semua campur-campur. Jadi disebabkan 2 simptom ni, mangsa ataupun orang yang melihat mangsa yang terlibat, dia akan avoid pula. Dia akan mengelakkan daripada buat perkara tu. Sebab tu bila orang trauma, dia takkan bawa kereta dah contohnya, dia takkan lalu jalan tu. Kadang-kadang warna tu pun dia elakkan. Nak tengok warna tu, warna kereta contohnya, pun dia dah macam boleh membawa ingatan tu, memori tu. Jadi ada avoidance pula. Dan perkara ini boleh berlaku kepada orang yang terkena dan orang yang melihat. Okey, baik. Saya ada terbaca satu artikel mengatakan bahawa kalau kita kerap kali bertanya kepada orang yang terlibat dalam kemalangan, macam mana boleh jadi, macam mana boleh jadi, satu orang datang rumah tanya soalan yang sama berulang kali, itu lebih memburukkan keadaan, betulkah? Ya, memang ada kajian tentang bagus tak untuk berbincang tentang trauma tu, kan? Memang ada macam 50-50 lah sebenarnya. Ada macam seolah macam 2 mazhab lah dalam perubatan psikiatri ni, sama ada bagus tak untuk bincang balik ataupun buat tak tahu. Maksudnya uruskan je, makan dia, minum dia, nak jalan kat mana, kau tak boleh tidur, kau lapar, kan? Maksudnya uruskan perkara-perkara fizikal tu daripada
keep on. Jadi yang bagusnya debriefing tu dilakukan oleh orang yang pakar lah, yang tahu. Problem dengan kalau orang yang tak pakar ni, kadang-kadang dia akan masukkan unsur-unsur agama contohnya yang tak tepat lah. Contohnya macam tak apa Allah ampunkan dosa. Contoh benda tu memang betul seolah, tapi dia tak sesuai hari itu. Oh, bila ustaz tu ataupun kawan dia kata ini mengampunkan dosa, oh maknanya aku banyak dosa lah. Bila aku banyak dosa, maknanya Tuhan nak hukum aku lah hari itu. Macam tu. So this hukum, cara fikir hukum ni memang prevalent lah dalam kalangan umat kita ni. Sebab kadang-kadang kita bila orang cakap macam tu, pastinya kita tersentap. Adakah kita berdosa banyak bila dihukum sebegitu dan sebagainya. Guilty. Jadi dia banyak pendapat lah. Tadi ada kan Puan Hamidah sebut dia rasa guilty kan. Yang dia sebut sebab aku banyak dosa ke kan. Macam tu sebab itu memang cara ajaran kita lah sebenarnya. Persepsi kita terhadap agama dan Tuhan memang macam tu. Jadi sesuatu Tuhan marah. Betul. Baik, Doktor, kita ada juga sedikit perkongsian daripada rakan Facebook MHI di Facebook. Mungkin kita boleh kongsikan penerbit dengan perkongsian ini, pengalaman yang telah dilalui akibat trauma. Baik, Hamisah Nur, saya pernah ditimpa pasir konkrit yang tengah pembinaan sekitar tahun 1990-an. Di Jalan Tuanku Abdul Rahman belakang, sebelah sebuah pasaraya. Sehingga kini masih trauma bila lalu di jalan tersebut. Kejadian terjadi semasa mengandungkan anak sulung. Sekarang dah berusia 29 tahun. Bila tengok kejadian ini, memang saya kembali trauma dan teringat akan diri saya. Wow. Bayangkan pada tahun 1990-an, kini dah 2020. Ada kaitannya, terus mengembalikan. Betul. Bagaimana? Okey. Tadi saya ada menyebut berkenaan dengan doktor kata kita tak dapat melupakan apa yang betul-betul meninggalkan kesan hebat dalam hidup kita. Bagaimana keadaan ini kita boleh mengurus trauma yang kita lalui? Okey. Apabila seseorang tu dah boleh balik ke tempat kerjanya, dah boleh start kerja, kemudian dia boleh menguruskan keluarga, kalau dia isteri, kalau dia suami, kalau dia anak kan, dah boleh bergaul dengan family. Secara umum kita anggap dia sudah okey. Okey. Tapi makin dekat dengan urusan trauma ataupun cerita trauma tu, makin strong lah dia punya masalah sebenarnya. Selagi mana dia jauh, dia tak bawa kereta. Contoh, kita ambil contoh accident lah ya. Selagi tak bawa kereta, selagi apa, dia okey kan. Jadi biasanya kalaulah bawa kereta tu penting untuk dia dalam hidup dia, maka kita akan macam training dia balik. Kita akan buat dipanggil gradual exposure tau. Kan contohlah saya takut dengan meja ni. Saya duduk jauh-jauh. Dia akan pakarlah akan bawa saya dekat sikit. Kita dah 2 meter dari meja. Apa perasaan awak sekarang? Contohlah ya. Okey, dah cukup. Esok pula. Jadi esok datang dekat 1.5 meter. Baik. So dia exposure sikit demi sikit. Lama-lama dia akan rasa, oh aku boleh. Maknanya ia mengambil masa yang lama. Sebenarnya sangat lama. Mengurus trauma itu. Ya. Dan ramai di kalangan orang dia akan saya harap ini bukan bagi idea kan kepada orang yang trauma, tapi dia akan akhirnya ambil dadah. Atau dia akan minum arak sebab benda ni akan suppress semua perasaan tu. Dia akan menekan perasaan tu. Sebab dalam keadaan waras, kita perkara itu memang akan datang balik. Kan memori kan tak hilang kan. Sedikitlah doktor secara ringkasnya, kalau kita tak merawat trauma ni, adakah dia boleh menyebabkan masalah-masalah mental, emosi? Sangat. Keadaan yang paling teruk. Sangat. Dia akan masuk dalam depression. Dan suicidal di kalangan orang yang trauma sangat tinggi. Maka dia akan cuba makan pil banyak-banyak dan sebagainya, cuba bunuh diri dan sebagainya kan. Dan masalah di kalangan orang kita ni pula, kita tak berani ataupun kita rasa berdosa bercakap tentang bunuh diri. Walaupun dalam kepala ada ni. Jadi bila orang tanya bunuh diri, dia akan nasihat pula kita, bunuh diri haram. Tapi dalam kepala dah fikir dah ni. Nak beli tali, kadang-kadang nak ini, nak itu, dia tengok dah. Oh, ni boleh ikat ni. Fikiran, tapi nak cakap tak berani sebab kita mungkinlah kita tak cukup orang yang faham tentang mental health. Sampai kita banyak terkejut tau. Jadi bila family pun, sepupu kan, dengar cerita, astagfirullah, bunuh diri. Kita punya terkejut tu buatkan dia lama-lama tak cakap. Tapi problem tak cakap bila akhirnya buat. Dia buat kita jadi macam diadili bila kita cuba nak meluahkan perasaan apa yang kita rasa. Doktor, kalau misalnya kan contoh kemalangan ini, apa yang berlaku? Dalam tempoh berapa lama yang
mangsa dan juga keluarga mangsa perlu diberi rawatan, terapi untuk mengurus trauma ini? Oh, terapi untuk dia? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Depends on jenis orang. Kalau dia dah bersedia, maknanya kita macam mana? Sebab macam Wak Aqilah kan melihat dia masih lagi menjadi pembedahan dan sebagainya. Maknanya pada tahap mana yang boleh start treatment? Biasanya doktor akan melihat keadaan dia secara umum dulu. Contohnya masalah tidur. Tidur ialah satu masalah besar untuk orang yang lepas trauma. Jadi tidur okey tak? 2 jam je, 3 jam, fikir balik. So doktor akan bagi ubat untuk kurangkan masalah dia berfikir tu kan. Anxiety dia, mudahkan dia tidur. Tapi the main issue belum settle lagi tau. Dia masih isu-isu di keliling ni. Tak ada selera makan dan marah ke apa ke. Itu isu-isu keliling. Nanti bila dia dah bersedia, kita mula bercakap tentang the core problem. Kalau dia bersedia nanti. Kan itu masalah trauma yang saya kira sangat serius, perlu ada bantuan terhadapnya. Dan saya nak kongsikan sikit, kita ada visual untuk dipaparkan di mana semalam saya berkesempatan untuk menyantuni keluarga Allahyarham yang maut dilanggar oleh pemandu mabuk, Muhammad Zaili Muhammad. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana keluarga Muhammad Zuhaili ini menjalani kehidupan selepas lebih 3 bulan kehilangan Allahyarham. Seorang lelaki maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuh Raya Sultan Iskandar menghala ke Ibu Negara awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, mangsa dikenali sebagai Muhammad Zaili 44 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Masihkah anda ingat tragedi yang berlaku pada 1 Jun lalu di mana seorang penghantar makanan maut apabila motosikal yang ditungganginya dirempuh dari arah belakang oleh seorang pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Dan untuk itu hari ini saya bersama Puan Wati Balu Allahyarham Muhammad Zaili untuk berkongsi bersama kami kisah beliau. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Okey Puan Wati, pastinya selepas pemergian arwah, Puan Wati rasa sangat-sangat terkesan. Jadi bagaimana keadaan Puan Wati selepas itu? Memang masih sedih lagi. Tapi akak cuba kuatkan semangat akak untuk berjuang, untuk kuatkan diri akak sebab akak masih lagi ada keluarga yang akak nak sara kan. Itu yang akak terpaksa move on lah untuk memang dia agak pahit lah, agak benda ni mungkin dah 3 bulan lebih tapi sejarah hitam tu masih lagi terbayang bila time malam tu kita teringat kan, masih lagi kita tak boleh lupa lah. Selalunya kalau tragedi macam ni berlaku, sedikit sebanyak kita ada trauma tau, nak keluar rumah takut, nak memandu takut sebab terbayang-bayang, teringat-ingat. Puan Wati sendiri macam mana? Akak memang tak keluar malam lah. So bila akak bawa kereta tu, akak akan pandang side mirror kiri dan kanan, akak akan lebih berhati-hati lah. So bila dia tak ada ni, kita rasa macam betul-betul kehilangan lah. Betul. Memang orang nampak akak kuat, memang nampak akak macam kuat. Akak tak menangis. Tapi bila malam, bila diorang semua dah tidur, akak akan sedih lah. Akak akan menangis, teringat saat akak dengar arwah sebab kita sama-sama kita berniaga bersama. Dia jadi penasihat akak. So bila akak ada masalah, akak mengadu dengan dia. Tu yang rasa sunyi lah. Anak-anak macam mana? Masih tercari-cari ke rindu nangis lah? Anak-anak arwah yang kecil tu masih cari lagi. Sebab dia rapat dengan arwah kan. Akak suruh dia sedekah Al-Fatihah. Lepas tu dia diam lah. So kata kalau sedih ingat arwah, baca Al-Fatihah. Adik jangan nangis tau. Okey Puan Wati, 2 hari lepas rang undang-undang dah digubal mengenai akta pengangkutan jalan dan sebagainya. Jadi macam mana Puan Wati melihat perkara ini? Sebab rang undang-undang baru ni lebih menekankan keselamatan pengguna jalan raya. Akak rasa bagus jugalah diperketatkan denda dan penjara biar diorang jadi pengajaran untuk pemandu-pemandu mabuk yang lain lah. So diorang akan tak berani akan buat benda yang melibatkan kematian. So setimpal lah dengan apa yang dia dah buat pada kita lah.
Itu tadi antara luahan hati Puan Wati yang sempat dikongsikan bersama kami pada hari ini. Biarpun sudah lebih 3 bulan kejadian itu berlaku, namun ia masih lagi bermain di fikiran Puan Wati sekeluarga. Saya mewakili kru MSI merakamkan ucapan takziah dan sama-sama kita doakan berharap agar keluarga Puan Wati tabah menghadapi ujian yang datang ini. Terima kasih Puan Wati. Seperti mana yang dikatakan, di luar nampak kuat. Semua orang ingat di luar nampak kuat. Tapi pada waktu malam hanya tinggal dia dan pemikirannya itu yang kembali segala memori kan berulang dan berulang. Biasanya waktu malam itulah macam yang seperti yang Puan Wati kongsikan kepada saya semalam. Kata dia setiap kali sebab arwah seorang yang selalu berkongsi masalah. Jadinya bila arwah sudah tiada, rasa kesunyian itu pastinya ada. Hilang tempat berbual, hilang tempat mengadu dan sebagainya. Jadi dia memberikan satu impak yang sangat mendalam dalam jiwa mangsa, keluarga mangsa kan. Dan kita teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Jeffrey Irwan, pegawai perubatan psikiatri, apa yang kita bincangkan berkenaan dengan mengurus trauma. Dan kita ada maklum balas daripada rakan Facebook MSI kita, Marcella. Kita boleh bacakan terlebih dahulu untuk pengetahuan doktor. Ini dia. Daripada N. Mokhtar, katanya anak saya merupakan orang yang melihat kejadian buli di sekolah. Dia tidak dibuli tetapi melihat kejadian tersebut. Malangnya dia terkesan dengan teruk dan perlu berjumpa psikiatri. In short, saya ingin menekankan betapa masyarakat, keluarga dan orang sekeliling juga amat perlu memainkan peranan dalam membantu mangsa PTSD. Sokongan menyeluruh sangatlah penting bagi mangsa PTSD sebab kesannya tak hilang dalam setahun dua ya. Itu dia. Macam mana doktor melihat perkara ini? Ya, secara tak langsung dia tak terlibat dalam buli. Dia bukan pembuli, bukan dibuli kan. Tapi dia boleh jadi kan? Boleh jadi orang yang dibuli dah selesai dah masalah ni. Orang yang dibuli pun dah move on. Tapi orang yang melihat ni sebab kita Tuhan cipta kita berbeza-beza, psikologi kita berbeza, personality kita pun berbeza. Jadi penerimaan terhadap trauma memang sangat berbeza. Kita tak ada satu jawapan untuk semua orang. Akhirnya kita kena tengok cara orang tu, style dia, penerimaan dia. Do you want to talk? If you're not the talking type, let's walk. Kan, jom kita jalan. Jalan. Kalau dia jenis orang yang suka didampingi, contohnya kan. Jadi antara nasihat saya lah, kalau saya boleh bagi nasihat kan, kepada family mangsa, kawan-kawan kan, kalau boleh jangan tanya balik apa yang berlaku. Cukup dah. Carilah apa yang berlaku, tanya dekat orang-orang lain. Kepada mangsa, kalau boleh kan kita bersifat agak mekanikal tau. Maksudnya, kau dah makan belum? Tak, kau nak aku suap tak? Faham tak? Macam very mechanical. Berkenaan dengan perlukan urusan kehidupan dia yang lain, bukan mental dia. Jangan tanya dia, kau okey tak? Tapi itu yang berlaku kalau pergi hospital kan, kalau rakan kita ke kemalangan dan sebagainya. Apa jadi sebenarnya? Dia nak dengar daripada mulut sendiri bangsa. First hand lah konon. Betul lah, sebab kalau seorang yang tanya okey lagi, ni 10 orang datang, 10 orang tanya benda sama, penat nak ulang-ulang, nak ingat semula tu jadi makin teruk kan doktor? Betul. Okey, maknanya keluarga perlu tahulah simptomnya. Dan bawa kepada pakar psikiatri. Ini bukan perkara mudah. Kami di dalam bidang psikiatri pun faham bila isunya PTSD, maknanya cerita ni panjang. Aku akan tengok pesakit ni lama. Itu kami punya persediaan mental kalian juga perlu kuat. Orang, ini lama ni. Jadi kita kena walk orang tu through the treatment lah, slow and steady. Kalau ikut pengalaman doktor, setakat ni berapa lama yang pesakit doktor ke yang paling lama sekali mengalami trauma? Paling lama sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi saya cakap 3 tahun ni sebab saya dah berhenti kerja dekat tempat tu. Orang tu masih lagi continue ni. Jadi masih lagi ambil ubat tidur, masih lagi ambil ubat anti-anxiety, ubat depression dan sebagainya. Terima kasih doktor di atas perkongsian hari ini. Mungkin sikit sebanyak kita boleh dapat juga sikit tips dan juga nasihat kan bagaimana ahli keluarga dan juga rakan-rakan perlu memberi sokongan yang sepatutnya satu sistem yang baik. Bukan lagi kita menambah tekanan dan juga bebanan kepada mangsa. Betul tu, dan juga kita perlu memberi ruang kepada mangsa untuk bercerita sendiri tanpa perlu kita paksa-paksa dan sebagainya. Kerana perkara ini memerlukan masa, persediaan mental dan juga fizikal dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi doktor kerana sudah meluangkan masa bersama kami.